A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Surah Al-Adiyat. Suratu ada dua versi ni, satu yang tak ada waw, satu yang ada waw. So kalau yang ada waw tu dia ambil persis seperti dalam Al-Quran lah, wal adiyat tu. Kalau yang tak ada waw tu dia ambil sempena al-adiyat, perkataan adiyat saja. Suratu wal adiyat. Kuda-kuda ni, kuda-kuda yang berlari kencang ketika perang. Makkiyatun. Makkiyatun. Surah ni diturunkan di Mekah. Ada juga pendapat yang mengatakan Madaniyah. Madaniyatun. Semua ni sahabat-sahabat belakang ni. Kalau Makkiyah, Ibnu Mas'ud, antaranya lah. Kalau Madaniyah, antaranya Ibnu Abbas. Bilangan ayat 11. Ihda dia panggil. Ihda asyrata ayatan. Wal adiyati dhabha. Tengok terjemahan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Waw tu mana demi? Demi al-adiyat, kuda perang. Kuda digunakan untuk berperang. Yang kuat berlari lah. Sini dia kata tangkas berlari. Dengan kencang. Dhabha tu nafas dia. Bunyi dengus. Berdengus. Bila dia berlari kencang, maka bunyilah suara dengusan yang keluar daripada dada dia. Falmuriyat. Ni sambung lagi lah. Demi al-adiyat, maka saya demi jugalah kan. Demi al-muriyat. Muriyat ni kuda, sambung kuda tadi. So kuda tu bila dia berlari pada waktu malam, dia lari atas batu dan dia pakai kasut besi, ladang kuda tu. Jadi geser-geser tu mencetuskan api. Jadi kuda yang mencetuskan api tu muriyat. Muriyat yang mencetuskan api. Qadhan tu percikan lah, percikan api. Muriyat yang menyalakan. Qadhan, percikan api. Mana dia berturut-turut, dia pakai fa tu. Berturut-turut. Maknanya kuda yang berlari tu kemudian dia mengeluarkan percikan api, kemudian dia mula menyerang. Fal mughira. Mughira makna kuda tu dia menyerang. Menyerang, attack. Dan menyerang tu biasanya pada waktu pagi, subhan. Malamnya orang kata penakut. Siang tu tunjukkan gentleman. Subhan pada waktu subuh, waktu pagi. Tiba-tiba aja kan, isim fi'il. Fa'asarna. Jadi rupa-rupanya dia kata, atas ni, walaupun dia guna isim, maksud dia perbuatan lah. Kuda yang melakukan perbuatan berlari. So sini, fa'asarna bihi. Kuda tu, asarna bihi, menaikkan debu-debu. Naqa'ah tu, debu-debu. Bihi pada waktu itu. Pada waktu dia menyerang itu, dia menaikkan debu-debu. Negara Arab kan, pasir, dia berperang tu pada kuasa 8, tu naik debu-debu. Fawasatna bihi, naik debu-debu kuat-kuat tu tiba-tiba masuk ke tengah. Fawasatna, kuda-kuda itu masuk ke tengah jam'a, kumpulan musuh. Bihi pada waktu itulah. Pada waktu itu dia pun, kuda-kuda itu pun masuk menembusi tengah-tengah musuh, kumpulan musuh. Itu sumpahan. Sumpahan menggunakan kuda. Sebab kuda ni, orang Arab pun tahu, banyak kegunaan dia. Kuda ni taat kepada dia. Kuda ni dalam keadaan-keadaan yang sukar pun masih lagi patuh kepada Tuhan dia. Jadi manusia macam mana manusia? Tak patuh kepada Tuhan. Tak patuh kepada Tuhan yang menciptakan dia. Jadi sesuai dengan tu, sumpahan dengan kuda tu, maka Allah kata sebenarnya, innal insana. Manusia ni, kalau mereka perhatikan kuda sepatutnya, mereka dah sedar mana kuda tu ada Tuhan. Kuda taat kepada Tuhan. Manusia ni ada Tuhan dia, tapi tak taat. Innal insana, sesungguhnya manusia, lakanudun,
tidak bersyukur, engkar, kanut, mengingkari untuk bersyukur. Li rabbihi, kepada Tuhannya. Sesungguhnya manusia la kanut. Itu dia punya predikat tu. Engkar kepada li rabbihi. Cuma dia letakkan depan belakang tu ada kepentingannya. Sama ada nak meraihkan berakhir dengan dal ataupun nak memberi penekanan kepada Tuhan tu sendiri. Wa innahu, sesungguhnya manusia sama juga. La syahidun, belakang tu. Menyaksikan. Ala zalika, menyaksikan perkara yang demikian. Maknanya sifat manusia yang kedekut tu. Implikasi kepada kanut sifat tidak bersyukur. Wa innahu, sesungguhnya manusia ni lagi la syadidun, sangat kuat. Li hubbi, cinta, sayang kepada al-khair, harta. Khair biasa kita guna khairun, baik aja kan. Kalau kitab-kitab zaman dulu-dulu, khair ni luas sangat penggunaan dia. Salah satunya harta. Sesungguhnya la syadidun, sangat-sangat. Hubbi, sangat-sangat li hubbi. So li tu jangan terjemah. La syadidun li hubbi. Sangat hubbi saja. Cinta kepada harta. Cinta kepada harta menyebabkan lupa kepada Tuhan. Jadi macam ayat-ayat sebelum ni juga, manusia ni lara, tiba-tiba yang perkara yang akan mengingatkan dia kembali ialah hari kiamat lah. Ataupun akan bangkit yang daripada kubur. Afala ya'lamu. Patutnya fa dulu tu, maka apakah? Tapi style bahasa Arab ni, kalau ada pertanyaan, dia mula dengan pertanyaan dulu. So, afala ya'lamu. Apakah manusia tidak mengetahui? Afala ya'lamu. Idza bu'sira. Ketika dibongkarkan. Ma fil kubur. Apa yang ada dalam kubur. Apa yang ada dalam kubur sini, dia sendirilah. Manusia itu sendiri. Iaitu mayat-mayat. Apakah manusia tidak mengetahui? Terjemahan di bawah tu kan, patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mengetahui? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkar segala apa yang ada dalam kubur, iaitu diri mereka sendiri apabila dibongkar. Dan wahussila, hussila didedahkan, ma fis sudur, apa yang ada dalam dada. Sifat beriman ke, engkar ke, patuh kepada Tuhan. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka. Tadi guna singular semua. Sekarang ni guna plural. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan manusia, la khabirun, mengetahui, bihim, tentang mereka. Hari itu Tuhan tahu. Walaupun Tuhan ni sentiasa mengetahui. Tapi pada hari itu khusus. Yauma idzin, pada hari itu. Tahu apa nak buat kepada orang yang dua jenis manusia ni. Maknanya wahussila ma fis sudur kan. Dalam sudur manusia ni ada dua, satu engkar, satu taat kan. So Allah tahu pada hari itu nak buat apa. Nak balas apa. Allah tahu. Wal adiyat, di situ kalau kita tengok kamus kan, ada ya'du. Ada ya'du. Berlari. Isim fa'il dia adin. Sebab ada waw belakang tu. So dia tak nampaklah waw tu. Adin. Kalau dia mu'annas kan, adiyatun. Mana kuda yang berlari. Plural dia adiyat. Adiyatun. Jadi kuda-kuda yang adiyat. Kuda-kuda yang berlari. Bukannya adiyat tu makna kuda, bukan. Konteks ini khail al-adiyat. Kuda-kuda yang berlari. So oleh kerana ma'ruf dah, so khail tu dibuang. So dibuang, tinggal sifat dia aja. Al-adiyat. Sehingga buang sehingga orang lupa kepada khail. Al-adiyat itulah kuda dah. So kuda yang berlari. So demi kuda-kuda yang berlari. Tengok ni. Kuda kan? Berlari tu ambil daripada perkataan ada tu kan? Jadi ta'adu lah. Kuda yang berlari. Kuda ni jamak ni. Isim jamak macam qaumun, dia boleh muannaskan. Ta'adu pakai ta tu. Ta'adu berlari dalam peperangan. Fil ghazwi. Kemudian dia akan watadbahu.
Dhabaha yadhbahu, dia akan mendengus. Bunyi tu. Kuda tu kan. Kalau orang tak biasa dengar kuda berlari tu, susahlah. Kuda, anjing kan, jenis-jenis yang bila berlari tu dia mencungak, mengeluarkan bunyi. Wal adiyah tu dhabha, tiba-tiba aja bagi atas sini kan. So sepatutnya ada fi'il lah situ. Tadbahu dhabha. Tadbahu dhabha. Kalau kita tengok i'rab dia, okey, dhabha maf'ul mutlaq. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, kalau kita ada daraba, darban, qatala, qatlan. Jadi dhabaha, dhabhan. So dia kena sebutlah kata perbuatan dia tu. Yang ni dia sebut dhabhan saja sini. Kerana difahami daripada al-adiyat. Kuda tu bila dia berlari kencang, dia akan berbunyi. So dia terus ringkaskan, sebut dhabhan saja. Kuda yang berlari dengan kencang dan mengeluarkan bunyi dengan suatu bunyian. Dhabhan. Jadi dhabhan tu hakikatnya bunyi kan? Huwa sautu. Dhabhan ialah suara yang keluar daripada rongga, ajwaf. Ajwafiha. Rongga dada dia. Dia ajwaf boleh daripada perut sampai ke atas semua. Ajwaf. Iza adad. Apabila dia berlari. Yang ada ni tadi ni, ada. Kalau kita muannaskan dia, kita buang alif tu. Jadi, adad. Falmuriya, atas ni. So, kuda tu bila dia berlari, kemudian dia akan mengeluarkan api kan? Muriya. Sebab tu dia guna fa tu, kemudian. Walaupun di situ ataf kepada sumpah. Demi belakang kan? So kalau kita buka kamus, aura. Aura menyalakan. Aura yuri. Isim fa'il dia murin. Ini isim fa'il dia yang menyalakan. Yang mengeluarkan api. Murin. So kalau muannas, muriyatun. So kalau plural dia, muriyat lah. Tambah alif ta, jadi muriyatun. Kemudian masukkan alif lam, al-muriyat. Oleh kerana dia sambungan daripada waw ni, waw sumpah demi, maka dia kena bagi bawah lah. Demi yang menyalakan qadhan, percikan api. So, tafsir dia, falmuriyat di sini ialah kuda-kuda al-khayl yang turi. Kan saya baca tadi? Aura yuri. Turi. Yang menyalakan api, an-nar. Qadhan dengan satu nyalaan. Nyalaan di sini macam percikan lah. Qadhan sama dengan kes dhabhan. Maf'ul mutlaq kan? Sebab asal dia qadaha yaqdahu qadhan. Artinya menyalakan juga. Contohnya orang Arab kata qadahan nara minaz zandi. Qadaha mengeluarkan an-nara api minaz zandi. Zandi kayu. Dulu kan orang laga-lagakan kayu tu jadi keluar api. Ada sejenis batang kayu yang boleh mengeluarkan api. Jadi maksud dia, perkataan muriat ni, kata kerja dia tu aura yuri kan, sama dengan qadahayak yaqdahu. Sebab itulah dia boleh ganti maf'ul mutlaq dia tu dengan kalimah yang semakna dengan dia lah. Asalnya aura yuri iraan. Jadi qadahan lah, ganti dengan qadahan. So dia nyalakan tu bukan dia pergi ambil mancis, bukanlah. So dia nyalakan dengan kuku dia, tapak kaki dia. Bihawafir. Hawafir tu kuku dia, huf dia. Hawa fi riha. Dengan kukunya maknanya dengan ladam dia lah. Yang tu pun kita kena takwil lagi. Kuku kan dimaksudkan dengan kuku dia. Maksudnya ladam yang dipakai kepada kuku dia. Itu pun bila dia berlari lah kan. Iza. Bila dia sarat, berjalan, bergerak, berlari. Iza sarat, bila dia bergerak, berjalan, meluncur di atas tanah lah.
Fil ardi. Dan tanah tu, tanah yang memiliki batu. Al-ardi ni mu'annas. So, kena guna zatu, bukannya zu. Kalau muzakkar guna zu. Zu, za, zi. Mu'annas guna zat, yang memiliki. Tanah ataupun bumi yang memiliki zati al-hijarah. Al-hijarati. Siapa mengaji kisah sunnah Nabi, mesti ingatlah ya. Hijarah ni awal-awal lagi kan. Mereka menyembah batu batan. Fil ardi zatil hijarah, pada waktu malam, bil laili. Siang hari tak nampak lah percikan tu. Waktu malam mereka pergi ke kawasan untuk mengendap. Bertolak pada waktu malam. Berlari dengan kencangnya. Kemudian subuh tu barulah serang. Fal mughira. Mughirat, tengok ni. Aghara. Ini dia punya kata perbuatan. Aghara yughiru. Isim fa'il dia mughirun, yang menyerang. Perempuan masuk kata mughiratun. Jamak dia mughirat, yang menyerang pada waktu subuh. Subhan. Okey, tafsir kepada mughirat tu ialah kuda. Kuda-kuda. Al-khail. Kemudian maddah perkataan mughirat tu, maddah dia ialah aghara yughiru kan. Maknanya kata perbuatannya ialah aghara yughiru. Jadi tughiru. Kuda-kuda yang menyerang. Kalau aghara yughiru, tengok sini, dia pakai ala. Menyerang musuh. Jadi ala tu jangan terjemahlah. Menyerang atas musuh. Bahasa Melayu tak guna macam tu. Arab guna menyerang atas musuh. So, tughiru alal adu. Aduwi. Yang menyerang musuh. Sabahan tu kita tafsir dia waktu. Waktu. So, kena guna sini wakta. Pada waktu. Zaraf. Dia kan baca dengan nasab tu subhan. So, nanti kalau kita ubah dia, wakta. Waktu pagi. Waktu subhi. Bi, tengok masdar dia, tengok sini. Aghara yughiru, masdar dia. Igharatan. Penyerangan. Aghara yughiru igharatan. So dia serang tu kuda-kuda itu, menyerang musuh pada waktu subuh dengan serangan. Bi igharati, oleh bukan kuda tu yang serang. Penunggang tu lah yang serang. Kuda serang jadi apa? Penunggang dia tu. Apa kita panggil? Tentera berkuda lah. Tentera yang berkuda tu yang tuan-tuan dia lah yang menunggang dia tu. Ashabiah tu. Tuan-tuan dia artinya mereka yang menunggang kuda-kuda itulah yang menyerang musuh. Sebab kuda tak boleh bunuh orang. Yang bunuhnya nanti tuan dia yang menunggang dia tu. So bi'igharati ashabiha. Dengan serangan yang dilakukan oleh penunggangnya ataupun tuan-tuannya yang menunggangnya. Dia tafsir macam ni, nak suruh nampak flow lah. Ayat tu kalau sempit tu dia luaskan sikit. Terlalu luas tu dia sempitkan sikit. Kalau ayat tu bertukar tempat, so dia cuba settle balik tempat yang asal, macam mana suruh nampak. Itu maknanya mengaji tafsir tu. Dia tak perlu panjang-panjang. Kalau panjang-panjang dia panggil tazkirah. Dia tak panggil tafsir dah, dia panggil tazkirah. Tazkirah ni apa saja kita nak sembang, boleh je asal kena mengena dengan ni. Wal'adiyah. Fa'asarna. Tengok, fa'asarna. Tengok tadi kan? Fa'asarna, asara. Ini tengok, asara. Asara menaikkan, membangkitkan, menaikkan. Asara yusiru. Menaikkan, membangkitkan, menaikkan. So menaikkan debu kan. Asara. Dia macam arada, tengok arada. Sama tak body dia? Asara, arada. Kalau dia campur dengan domir sini, tu ke, ta ke, na ke. So alif tu akan hilang. Sini kena mati kan? Kalau bertemu dengan tu, ta, ti, na semua ni, macam kotal tu. Kotal tu. Sebelum tu kena matikan kan?
So ni pun kena matilah. Aradtu. Sekarang ni kita na kan? Yang ni kan? So sini akan jadi asara plus na kan? Sini mati kan? Asarna. So berapa baris mati ada sini? 2 kan? Satu alif tu alif tak ada baris. So 2 baris mati bertemu pada satu tempat, yang akan digugurkan ialah yang sakit. So huruf sakit tu huruf alif. So jadilah asarna. Kadang orang tu belajar Quran, tafsir tinggi-tinggi. Asarna pun dia tak tahu mari mana. Macam mana keluar asarna. Dia tak jumpa kamu, nak cari kamu mana? Nak cari asara apa? Cari asara. Tak jumpa sampai bila-bila. Makna asara. Makna dia asara sini. So maknanya kalau nak cari sawara dalam kamus. Daripada sawara tu akan jumpa asara. Jadi jamak ni, khai ni jamak. Ni jamak. So kalau isim tu dia isim jamak macam khai ni kan. Dia isim jamak bukan untuk manusia. Kalau qaum kan dia manusia. Walaupun dia singular tapi makna dia jamak kan. So khai isim jamak. So bila isim jamak kita boleh muannaskan dia. Sebab tu sini semua muannah kan. Muannah. So muannah kita boleh layan dia singular dan juga plural. Singular kerana dia singular ni. Tapi makna jamak. So kadang-kadang kita layan singular, kita gunalah ta sini. Yang sini dilayan sebagai makna dia jamak. So gunalah plural sini. Atharna. Muannas kan. So mereka, kuda-kuda tu menaikkan. Hayyajna. Hayyajna menaikkan. Asalnya hayyajna ni kita gerak-gerakkan. Gerak-gerak. Kacau lah. Kacau debu tu. Kacau dia sampai dia naik lah. Kalau debu, kalau kacau dia naik. Automatik lah kan. Fa'asarna sama dengan makna hayyajna. Biasanya orang ngaji Jalalain ni, orang yang Arabic dia lemah-lemah. Masa kita duduk madrasah, kita masih lemah. Masa Arab tak kemas. So, asarna pun kita tak tahu, hayyajna pun kita tak tahu. Sebab tu dia perlu kepada guru yang tolong terjemahkan. Yang saya lagi teruk lah. Sebab dia terjemah dalam Urdu. Yang Urdu tu pun saya tak tahu. Jadi saya dah kelas new je lah. Balik rumah kena cari dictionary, benda pula. Banyak kerja kita kan. Okey. Kuda-kuda itu menaikkan ataupun menggerakkan ni dia punya maf'ul bih. Menggerakkan debu. Nak'a ataupun menaikkan debu. Nak'a ni orang tak guna. Yang masyhurnya ya gubar. So nak'a ialah gubaran. Debu-debu. Bahasa Melayu ada tak perkataan debu selain daripada debu? Dia debu tapi perkataan lain ada. Habuk. Okey, masalah B tu. So kuda-kuda tu dia menggerakkan debu-debu ataupun menaikkan debu-debu tadi, mengganggu debu-debu tu, kacau-kacau sampai naik. D. Ba tu maknanya D. Sini. Ba tu makna di. Difahamilah maknanya di tempat. Bimakani. Di tempat. Adwihinna. Tempat dia berlari. Di tempat dia berlari itulah naiknya debu-debu. Untuk fi'il kita guna na. Untuk dhamir munfasil kita guna hunna ataupun hinna. Boleh jadi ba tu makna waktu. Sebab tidak ada petunjuk di situ. Melainkan difahami daripada konteks. Bahi itu refer pada apa? Mungkin tempat, mungkin masa. So, boleh jadi tempat, boleh jadi waktu. Di waktu itu. Bizalikal waktu. Maknanya dia naikkan debu-debu tu di waktu itu. Di waktu dia berlari. Bizalikal waktu. Ini kita tengok Jalalain aja ya. Kalau kita nak tengok tafsir yang lain tu dia ada lagi lah. Contohnya Al-Adiyah ada kata unta di sini. Ada yang kata unta. Ada orang bangkang pula kalau unta dia tak panggil tercungak-cungak tak ada. Kemudian unta-unta ni dia tak menyalakan api. Dia tak lari sekencang kuda. Gubaran debu-debu bisyiddati dengan sebab kuatnya gerakan larian kuda-kuda tersebut.
Maknanya naiknya debu-debu tu disebabkan, ba tu makna ba sababiyah, disebabkan syiddah, kuatnya gerakan, harakatihinna, gerakan ataupun larian kuda-kuda tersebut. So bila panas enjing, dia panaskan enjing dia, kuduk, barulah masuk ke kawasan musuh. Fa wasatna masuk ke tengah. Wastun kata wasata. Wasatun ataupun wastun. So kata perbuatan wasata. Lalu dia masuk ke tengah-tengah, mengharungi debu. Naqa. Jadi naqa tu maf'ulun bih lah, mengguna perantaraan huruf ba atau hal mutalabbisatin bin naqa. Dalam keadaan bersama-sama dengan debu tadi. Di dalam debu. Masuk tu dalam debu. Pawasat Nabi jam'a. So masuk ke dalam jama', kumpulan musuh. Jama' di kalangan minal adu. Tengok kalau yang adu tu dia body serupa, untuk elakkan confuse tu dia guna sabdu yang tak ada tu. Dia tanda sabdu sikit. Yang ni dia tak tanda sabdu. Ini mana lari. Yang ni mana musuh. Kalau tak ada petunjuk, so kita kena tengok konteks nak bubuh. Jadi ini bayangan hardship, difficulty, kesukaran yang dihadapi oleh kuda. Berani kuda tadi. Gambaran nak suruh manusia ni fikirlah. Mu Quraisy, mu fikir. Mu pun tahu kuda. Kuda ni taat kepada kamu. Dalam keadaan debu-debu gitu, sanggup masuk dalam keadaan tak nampak. Demi untuk mencapai tujuan pemiliknya. Kamu. Tuhan kamu tak fikir. Kehendak Tuhan kamu. Kehendak kamu jadikan kuda tu sekian. Kehendak Tuhan kamu, supaya kamu jadi sekian, kamu tak fikir. Okey, tafsir lagi. Tafsir kepada fawasatna ialah sirna, jadi. Sirna mana? Menjadi. Became. They became. Mereka menjadi duduk di tengah-tengah maksudnya. Mana tiba-tiba mereka duduk di tengah. Wastahu. Tiba-tiba mereka berada di tengah-tengah musuh. Wasta aduwi. Okey, yang ni yang saya sebut tadi. Mula-mula isim, kemudian fi'il. Wal adiyah isim. Fal muriyah isim. Fal mughirat isim. Lepas tu datangnya fi'il. Kemudian fi'il lagi kan. Biasanya kalau ataf ni, kalau fi'il. Kalau isim. Ni kita panggil fa, ni kita panggil fa ataf. So ataf artinya ikut sama lah. Dia kena ikut flow dia tu sama. Kalau isim sini kan ni okey, yang ni okey lah. Ni isim. Ni guna fa juga, ni guna fi'il. Jadi tak harmoni kan. Apa maksud Quran buat macam ni? Quran maksudkan yang atas ni makna fi'il lah. Bukan kuda tu sendiri. Kuda dalam kepala kita nak ada tasawur, gambaran dia sedang berlari. Yang ni sedang mengeluarkan api. Yang ni sedang menyerang. Barulah perbuatan ni. Fa'asarna bihi naqa'a. Yang ni fi'il. So sini dia hurai kepada kita tentang kenapa diatofkan dengan kata kerja. Sini utifa, diatofkan. Maknanya diikutkan fi'il. Al-fi'lu. Dari segi turutan lah. Utifa, diatofkan, artinya kita ikut dari segi grammar tu. Kan bahasa Melayu kita ada dan. Maka kan. Sebelah sini. Cuma Arab ni, dia ada hukum. Kalau sebut dan ataupun maka, dia ada hukum. Sebelah sini kena sama. Nak kena sama. Hukum nak kena sama. Maknanya kalau perbuatan. Kalau pelaku. Kalau yang kena laku. Kan, saya makan roti dan nasi. Kedua-dua kena makan kan? So mana nak kena, yang ni pun kena. Barulah dan tu hukum dia valid. Kalau kita letak benda lain sini, jadi dan tu tak kena lah. Sebab tu dia sebut sini, maksud dia sini ialah perbuatan. So diatafkan fi'il asarna ni atas kepada isim, maknanya dia ikut isim. Alalis mi. Li'annahu fi ta'wilil fi'il. Kerana isim ni tadi, semua isim-isim ni, kita takwil dia sebagai fi'il.
ta'wilil fi'il. Jadi kalau kita nak suruh nampak semua fi'il, yang semua kata perbuatan ni, kita kata yang-yang ya. Allati, mana kuda-kuda yang. Allati ni yang kan. So kuda-kuda yang sini berlari, adauna. Kemudian sini menyalakan, auraina. Kemudian ni muira. Kalau tukar kepada fi'il, fa'agharna. Kemudian barulah fa'asarna. Kemudian barulah fawasatna. So dia seragam kan. Kadang-kadang Quran tu dia nak menganikakan ekspresi supaya segar kita ni. Seronok kadang nasi dagang, ada nasi. Oh, depan ni macam-macam nasi ada. Sumpah adalah tamhid. Bila Allah bersumpah, itu satu tamhid, satu tambih. Tamhid permulaan. Nak cerita tentang apa ni? Ataupun tambih, beri perhatian sikit. Benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai sumpahan dia tu ada kepentingan dia. Ada ciri-ciri khusus dia. Kamu fikirlah kamu ada akal. Terutama sekali orang yang duduk zaman tu lah. Mereka lebih faham. Kita zaman kemudian ni teka-teka. Sebab tu banyak pendapat. Yang ni kata kuda, yang ni kata unta. Kemudian jamak ni ada lagi, ada yang kata Muzdalifah. Kan nama lain bagi Muzdalifah ialah jamak. Mana kuda-kuda tu unta-unta lah. Kita unta-unta sampai di Muzdalifah mereka bergerak masuk ke Muzdalifah. Tapi orang kata Muzdalifah tu kena slow. Slow bukannya kencang-kencang. Tak sesuai pula dengan perkataan Al-Adiyah tu. Berlari dengan pantas. Wahai musyrikin Mekah, kalau kamu tahu semua ni, kuda ni bertugas begitu sekali kepada kamu, sanggup mengorbankan dirinya, dan kamu, innal insan, selaku manusia, innal insan yang dimaksudkan situ ada dua. Satu orang kafir, ataupun maksud dia umum. Sesungguhnya manusia. Lakanu, kufur. So kalau kufur orang kafir, kufur kepada Allah Ta'ala lah. So kalau kufur orang mukmin kufur nikmat je. Innal insana, sesungguhnya al-insanal kafira. Manusia yang kafir. Kepada Tuhan mereka, li rabbihi lakanud. Lam tu semua lam penguat sahaja. Lam tu lam penguat. Sebab kita dah ada inna sini kan. Biasanya Arab dia kalau dia guna inna, dia perkuatkan dengan la satu lagi situ. Yang selalu saya sebut lam muzahlaqah kan. Yang digelincirkan. Asalnya duduk sini. Duduk depan ni. Dua-dua takkid tak boleh. Bergaduh. Berebut dia kata lam, aku ni biasa duduk sini. Pakai hamzah dia bagi bawah, kamu pergi sana. Duduk situ. Innal insana, sesungguhnya manusia, sungguh sini. Lakanu tu. Kanuk aja. So dia punya predikat dia kanuk saja. Sesungguhnya manusia ni kanuk. So makna kanuk ialah kafurun. Kufur sungguh-sungguh. Kalau kafir saja ni kufur saja. Kalau dia guna kafurun, kufur sungguh-sungguh. Sirah dia tu bentuk fa'ulun. Kufur sungguh-sungguh. Di mana dia yajahadu, mengingkari, menolak ni'amahu, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tak bersyukur. Yang kedua, wa innahu, sesungguhnya manusia. Hu tu refer kepada manusia. Wa innahu, sesungguhnya manusia. Ala dhalika. Zalika tu maksud dia kunudihi. Kunud. Kanut ni sifat. Kunut ni masdar. Kekufuran. Kunut. Kekufurannya. Kunudihi. Sesungguhnya manusia atas kekufurannya la syahidun. Menyaksikan. Tak berapa nampak lagi. Kerana diletakkan depan belakang tu. Bagi orang yang tak biasa, dia kata berbelit-belit ayatnya. Belit-belit tu kerana kita sudah jauh daripada uslub Quran. Tengok di sini. Wa innahu ala dhalika la syahidun. So ayat biasa, yashhadu. Kalau kita tukar, wa innahu ni, wa innahu yashhadu. Sesungguhnya manusia itu bersaksi. So ala yang kita letak depan tu kan, asalnya selepas yashhadu. Selepas syahid. Syahid tu kita tukar dengan yashhadu. Sesungguhnya manusia itu yashhadu ala, bersaksi atas diri dia sendiri
nafsihi. Ini berlaku pada hari akhirat lah, di mana semua tubuh badan manusia akan bersaksi. Jadi seolah-olah manusia bersaksi atas perbuatan mereka sendiri. Bisun'ihi bima yasna'u. Dengan apa yang dia lakukan. Dia bersaksi atas diri dia dengan apa yang dia lakukan. Sun'ihi, dia lakukan. Satu tafsiran lagi ialah innahu tu refer kepada Allah. Sesungguhnya Allah la syahidun, bersaksi atas kekufuran mereka, kekufuran manusia. Ini kebanyakan mufassir tafsir macam tu lah. Ini hakikat manusia. Allah kata ni hakikat manusia. Hakikat manusia ni macam-macam mana pun kufur. Dan kufur tu standard dia beza-beza. Kafir kufur mengingkari Allah tu. So mukmin kufur kadang-kadang lazy, tak menunaikan kesyukuran dengan sepenuhnya. Wa innahu, yang ketiga, wa innahu li hubbil khairi la syadidun. Okey, perkataan khair ni makna dia al-mal, harta. Li hubbil mali. Sesungguhnya li hubbil khairi li hubbil mali la syadidun. Yang ni pun ayat bertukar position dia. So kalau kita nak letakkan position asal dia, yang ni. Wa innahu, start dengan wa innahu la syadidul. Kuat hubbi, kuat cintanya, lahu kepada harta. So bila cinta kepada harta, jadi kedekut lah. Sayang, bila sayang harta, jadi kedekut. Fayab khalubihi, lalu dia bakhil dengan harta itu. Dia kengkang lah. Kengkang harta itu, tak nak infak. Ya bakhalu boleh baca, ya bukhulu boleh baca. Bakhila ya bakhalu, bakhula ya bukhulu. Pakai B. Bakhil dengan harta tadi. Kalau kita tengok cara dia buat tu, artinya innahu la syadidul hubbi. Kemudian la syadidul hubbi dia tukar lahu lil mal. Jadi lam tu kita panggil lam takwiyah lah. Lam takwiyah. Kalau kata sifat atau selain fi'il lah, isim fa'il ke, isim maf'ul ke, sifat musyabbahah ke, masdar ke. Kalau dia nak beramal, dia tak cukup kuat. Hubbi, ni masdar kan? Cinta kepada mal kan? Cinta kepada harta. Masdar kan? So kalau masdar, kalau dia nak beramal, cinta ni mestilah cinta kepada benda, objek. So kita boleh guna lam tu sebagai tanda dia maf'ulun bih. Dan dia ni bukan fi'il. So bila bukan fi'il, dia amalan dia lemah. So nak kuatkan dia naik taraf fi'il, kita gunakan lam. So lam tu lam maf'ulun bih, kita panggil lam taqwiyah. Lam taqwiyah. Kemudian diubah jadi lihubbil khairi la syadid. Jadi syadid itu lam taqwiyahnya pada lihubbi lah. Afala ya'lamu idza bu'sira. Maka tidakkah manusia mengetahui? Iza tu mana waktu? Waktu mereka hidup di dunia lah. Bukan makna iza ni apabila dia perlu kepada jawab kan. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Maka hendaklah. So dia nak kena ada penyambut kan? Yang ni tak ada penyambut ni sebab iza dia kata iza makna waktu. Di waktu bu'sira usira. Usira dibongkar, ukhrija dikeluarkan. Tidakkah manusia mengetahui waktu dibongkarnya ma fil kuburi, apa yang ada dalam kubur. Iaitulah min tu tafsir lah. Tafsir kepada ma tadi. Apa yang ada dalam kubur tu? Bukan cacing maksud dia sini. Maksud dia mayat-mayat minal mauta. Jadi senangnya guna makna ayat ni ialah bu'isu, dibangkitkan. Tidakkah manusia mengetahui waktu mereka dibangkitkan? Bu'isu. Jadi kalau kita nak buat terjemahan, contohnya, pakai yang ni je. Kalau yang ni kan nampak payah dibongkar, tidakkah manusia mengetahui waktu mereka dibangkitkan?
Maksudnya, apakah manusia ni tidak mengetahui masa mereka hidup di dunia, waktu mereka dibongkar nanti daripada kubur, bahawa Tuhan mereka mengetahui apa yang Tuhan nak buat terhadap mereka, apa yang Tuhan nak balas terhadap apa yang mereka telah amalkan. Bila mereka dibangkitkan, wa hussila, hassala yuhassilu, artinya bayyana yubayyin, dijelaskan, hussila buyyina, dijelaskan. Wa ufriza, sama juga mana buyyina dengan ufriza. Asalnya afraza yufrizu, kita asing-asingkan. Kalau bercampur semua, antara kufur ni, kufur iman campur, kita tak tahu, tak jelas lah kan. So bila kita asing-asingkan, jelas lah kan. So ufriza artinya kita asing-asing. Bila diasing-asingkan, mana yang iman, mana yang kufur. Wa hussila, dan diterangkan, boleh jadi, boleh juga tafsir, diterangkan dan juga diasingkan. Wa ufriza ma fis sudur, apa yang ada dalam dada. Dada di sini maksudnya hati, qulub. Dada tu bukan tempat berfikir kan, bukan tempat merasa. Hati yang merasa, al-qulub. Disebut tempat, maksud dia yang mendiami tempat itu, iaitu hati, qulub. Jadi tafsir kepada apa yang ada dalam hati manusia itu ialah minal kufri. Min tu kita panggil min bayaniyah, min yang mentafsirkan ma, berupa kekufuran dan keimanan. Wal iman. Makna dia, apakah manusia tidak mengetahui waktu hussila, waktu dijelaskan ma fis sudur, apa yang ada dalam hati mereka berupa kekufuran dan keimanan ni, bahawa Tuhan mereka di hari akhirat nanti mengetahui apakah tindakan yang akan dilakukan kepada mereka pada hari tersebut. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Khabir tafsir dia alim. La alimun, tahu. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, predikat dia la khabirun. Tak reti la khabir, la alimun, mengetahui, bihim, tentang mereka, yauma idzin. So konteks ayat tu, bila hari kiamat dibangkitkan, iaitu untuk dibalas. Bukan tahu gitu-gitu. Allah tu sebelum dia ni pun Allah dah tahu manusia ni. Sebelum kejadian ni pun Allah dah tahu manusia apa kesudahan dia. Tapi di sini nak tunjukkan Allah nak balas tu. Allah tahu apa Allah nak buat. Jadi Allah tahu tentang mereka pada hari itu, lalu Allah pun memberi balasan kepada mereka. Fayujazihim, ala atas kekufuran yang dilakukan oleh mereka. Ala kufrihim. Ini soalan kan? Afala ya'lamu. Apakah manusia mengetahui? Ini ada soalan tu. Okey, sekarang ni dia huraikan kepada kita kenapa guna jamak tu. Him tu. U'ida, diulang. Ad-dhamir. Ad-dhamiru dalam bentuk jamak. Jam'an. Hum dengan him. Jamak. Sedangkan atas tadi guna insan tu hu aja kan? Insan Seolah-olah seorang manusia, tapi maksud dia manusia semualah. nazaran, melihatkan, mempertimbangkan, li, kepada makna insan. Lafaz insan singular, makna insan jamak, plural. Okey, ini semua grammar Wa hadhihi jumlatu, ayat ni, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir ni, dallat, menunjukkan, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Ayat ni menunjukkan kepada maf'uli ya'lamu. Kalau mengetahui itu, mestilah mengetahui sesuatu kan? Ya'lamu as-sirra kan? Mengetahui rahsia. Mesti ada objek tu, maf'ulun bih. Sini mana objek dia? Afala ya'lamu idza, apakah manusia mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur dan akan didedahkan apa yang ada dalam hati manusia. Inilah kan, mengetahui inna rabbahum, apakah manusia tahu tak bahawa Tuhan ni akan memberi balasan kepada mereka.
apakah manusia mengetahui bahawa Tuhan ni akan membalas amalan mereka, kan? Sepatutnya gitulah, kan? Sedangkan ayat ni tidak menunjukkan dari segi struktur, tidak menunjukkan dia maf'ulun bih. Dari segi struktur nak kena tulis anna lah pula. Afala ya'lamu anna rabbahum, gitu. Tapi dia guna inna. Jadi sebab tu dia kata ini petunjuk kepada makna dia anna. Ada maf'ulun bih yang dihazafkan, yang tak disebut. Berpada dengan ayat baru. Ini ayat baru. Ya, ini ayat baru. Jadi ayat baru macam mana, kan kita terjemah tadi? Tidakkah manusia mengetahui waktu mereka dibangkitkan daripada kubur, kan? Dan akan didedahkan apa yang ada dalam hati. Full stop situ, kan? Kemudian berhenti sekejap. Dengar ni. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. So kalau buat macam tu dia lebih balik lah. Lebih kita panggil apa? Lebih menusuk untuk orang Arab lah. Kita ni buat macam mana pun okey belaka. Nak sebut maf'ulun bih ke tak nak sebut maf'ulun bih. Okey belaka. Sekarang ni dia tak buat maf'ulun bih kerana berpada dengannya yang ini. Sebab bila ayat tu kalau dia baru, dia lebih gagah lagi. Lebih gagah lagi. So inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Jadi seolah-olah sini petunjuk kepada tidakkah dia mengetahui bahawa Tuhan kamu, kan? Sini tak ada menunjukkan bahawa ni. Sesungguhnya. Jadi maknanya yang bahawa tu dihazafkan berpada dengan inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. So dia kata ayat yang ni menunjukkan adanya maf'ulun bih kepada ya'lamu. Yang ni kalau kita tukar, kan, ya'lamu mestilah kena pakai anna. Maf'ulun bih kena pakai anna. So ya'lamu tu konteks dia sini ialah balasan, kan? Tidakkah manusia mengetahui bahawa kami akan anna nujazihi, bahawa kami akan membalas mereka. Bila tu? Waktu. Kan bila akan dibongkarkan kubur tadi, akan didedahkan apa yang ada pada hati mereka. Waktu ma zukira. Waktu apa yang telah disebutkan sebelum ni. Okey. Sekarang ni complicated sikit dia kata untuk orang yang mengaji bahasa Arab. Perkataan khabir tu wa ta'allaqa khabirun bi yauma izin wa huwa ta'ala khabirun daiman. Okey, sekarang ni masalah kefahaman je lah yang kita dah sebut tadi. Kan di sini dia sebut inna rabbahum yauma izin. Tuhan ni mengetahui pada hari tu aja. Sedangkan Allah mengetahui selama-lamanya, kan? Abadan-abadan. Jadi dikaitkan khabir itu pada hari tu aja. Macam tak kena aje lah. Sebab tu dia kata sini, ta'alluq perkataan khabir itu Allah tu tahu dengan pada hari itu saja. Biyaumi izin saja. Sedangkan Allah Ta'ala khabirun mengetahui daiman, forever. Li'annahu, sebab apa? Sebab apa dikaitkan hari ni? Mengetahui tentang hari ni saja. Sebab hari itu bukan hari tak tahu-tahu saja. Bukan hari nak balas manusia. Li'annahu yaumul mujazati. Hari itu ialah hari pembalasan. Maknanya macam kita terjemah mula-mula tadi, sesungguhnya Tuhan kamu tahu pada hari itu nak buat apa terhadap kamu ni. Bukankah Tuhan akan balas kamu? Gitu. Jadi kalau orang iskal lah maksudnya, Tuhan ni tahu dia bersyarat je. Bukan selama-lamanya. Maknanya Tuhan ni kadang-kadang tahu aja pada hari yang tertentu aja. Bukan. Wallahu a'lam bissawab.